So isu sepanjang 1990-an adalah di mana ASB itu tidak patuh syariah. Dia bukan isu tak patuh syariah. Isu dia haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testing, check mic 1 2 3. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, tanpa membuang masa kita semua dekat sini, izinkan saya memulakan perbincangan kita untuk hari ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. So insyaAllah terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya lah yang kita dapat bersua untuk sesi pada pagi ni. So rezeki Allah Ta'ala bagi, so kita kenalah ucapkan kesyukuran kita insyaAllah. Okay, so itu yang pertamanya. Yang kedua, kepada rakan-rakan yang baru saja masuk dalam live, selamat datang saya ucapkan. Terima kasih kerana bersama dengan kami dekat TikTok channel Financial Gori. InsyaAllah hari ini perbincangan kita nak berkisarkan lagi tentang Islamic Finance. Adakah Islamic Finance itu patuh syariah ke tidak? Tadi saya ada share satu video yang mana kalian boleh tonton sikit ulangannya. Dan untuk korang semua, aku nak war-warkan juga. Nanti jangan lupa untuk pergi dekat YT channel Financial Gori. Tonton dekat sana video-video kita yang lepas. Satulah kalau sambil-sambil korang drive, boleh dengar. So, boleh dapat sikit input. Input tu insyaAllah boleh bantu untuk kita buat keputusan tindakan yang baik dalam kehidupan kita insyaAllah. Okay. So sebelum nak masuk perbincangan kita dengan lebih lanjut, izinkan saya untuk bertanya. Yang ramai-ramai masuk dalam live ni, korang join live ni dari mana? Kita ada Nur baru masuk dalam live, kita ada Ila sedang like, kemudian kita ada Habibah Sapawi. Cuba komen tulis salam dari tempat masing-masing, boleh? Contoh macam saya sendiri, sekarang saya sedang buat live dari Kuala Kangsar, Perak. So, alhamdulillah sekarang masih lagi berada di Kuala Kangsar. So saya kongsikan live kita ni langsung dari Kuala Kangsar. Tapi korang jumpa live ni dekat mana? So tulis salam dari tempat masing-masing insyaAllah, boleh? Suhail Kasim dia kata YT Financial Gori, G-O-R-Y. Dia tak ada L, G-O-R-Y actually tadi Kita dah masuk Liga C3. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Okay. InsyaAllah lah kita usahakan juga untuk menaikkan engagement dalam live kita ni. Sebab apa? Kita nak mencapai lebih ramai lagi community yang boleh bersama dalam perbincangan kita. Dan kita nak terus sampaikanlah dakwah berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi. Tuan Suhail Kasim, dia join live ini dari Terengganu. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Aira, Syekh Liana juga. Kita ada Noriah dah masuk dalam live ni. So yang lain pun boleh kongsikan juga kalian sedang join live ini dari mana. Ada Ismail Rahmat, kita ada Aira 812 tadi, Syekh Liana. Terima kasih banyak-banyak. Okay, itu yang pertama. Bolehlah kongsikan tempat masing-masing tadi, live dari mana join. Yang kedua, kalian juga boleh ajukan sebarang soalan yang ingin ditanya. So yang nak tanya soalan, rules kita sangat simple. Korang kena jadi members je dalam live ni. Okay, tekan follow button dekat atas. Kemudian tekan gambar hati warna oranye tu. Dah jadi members dalam live, boleh tanya soalan-soalan. Kita akan bincangkan, kita akan jawab satu persatu insyaAllah. So tak lain tak bukan, tujuan kita mewujudkan platform Financial Gori dan juga Bangsa Namangka ni untuk bantu korang semua untuk jadi Bangsa Namangka. Yang mana alhamdulillah saya sendiri dah capai 100,000 yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, tapi yang ketiga ni digoyah-goyah sikit lah kan. Sebab saya dah mula masuk ke high risk investment. Kejap ada naik, kejap ada turun. Kemudian adalah dah beli rumah dan sebagainya. So, tapi itu pun sebenarnya tujuan kita juga untuk adakan Namangka tadi. Tak lain tak bukan dalam untuk mencapai matlamat dalam hidup tadi. So ini antara jalan-jalan ataupun panduan yang saya kongsikan untuk membantu kalian semua nak jadi Bangsa Namangka. So untuk itu, kalau korang nak tanya apa-apa soalan, insyaAllah boleh komen saja. Yang penting syarat dia jadi members dalam live. Nak jadi members dalam live, tekan follow button dekat atas, tekan gambar hati warna oranye, ataupun kongsikan mana-mana gift yang ada dekat sini. InsyaAllah itu saja syarat kita. Tak ada syarat pelik-pelik. Tak ada pun kau nak kena complicated sangat apa semua, tidak.
Kalau korang dah baca buku, kalau korang dah dapatkan buku, boleh komen juga, beritahu saya dah dapatkan buku, insyaAllah kita akan jawab juga soalan. Okay, so perbincangan kita sepanjang minggu ni sebenarnya dia rentetan daripada saya masuk kelas hari Sabtu dan juga Ahad yang lepas. Untuk yang tak tahu, Alhamdulillah saya dah mula perjalanan dalam bidang Master in Islamic Finance. So Sabtu Ahad tu itu hari kelas lah. Kelas weekend, sebulan sekali saja, tapi satu kelas 4 jam. So hadaplah aku 4 jam. Okay. So dalam semester pertama ni, subjek yang saya ambil adalah pertama fiqh muamalat, kemudian prinsip syariah, falsafah syariah dalam kewangan Islam, kemudian ada cerita tentang usul fiqh dan juga kawaid fiqhiyah, ekonomi Islam, dan yang keempat adalah business research method lah untuk buat research tadi kan. So insyaAllah lah dari 4 subjek lah yang core dalam personal finance dalam Islamic finance ni, kita akan jadikan sebagai dasar ataupun asas untuk kita bincangkan pengurusan kewangan peribadi. Sebab betul kita cerita nak menjadi bangsa nak mangka, nak capai 100,000 yang pertama dalam hidup, tapi bukan bermaksud nak ada 100,000 yang pertama kita boleh main forex. Bukannya kita boleh pergi naik genting, tak boleh begitu. Kena ada jugalah panduan-panduan dalam nak memastikan kita capai 100,000 yang pertama mengikut syarak. Ikut apa yang dibenarkan dalam hidup. Kalau tidak, dah lah kau nak capai 1,000. Kau dah langgar pula benda hukum hakam tadi. Akhirnya benda tu jadi tak berkat. Sebab 100,000 di dunia, kalau kau dapat lah, tak payah kata 100,000 lah, 100 juta sekalipun, tak ada makna. Tak ada makna kalau di sana nanti bukan syurga tempat kita. So rugi. Tapi bukan juga bermaksud kau tak payah dapat 100,000. So kita nak pastikan diri kita ni ada capai financial independence. Ini sebenarnya bersabit dengan hadis sebagai Nabi SAW berceritakan tentang tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Nak memberi kena ada, of course lah, itu dari segi hati budi yang baik untuk suka berkongsi bersedekah dengan orang. Tapi apa yang kau nak sedekahkan kalau kau sendiri pun tak tenteram, tak ada independence, tak ada kemerdekaan ke atas diri sendiri tadi. So kita nak pastikan keseluruhan ini kalau boleh menjadi satu landasan yang baik dalam kita nak mencapai matlamat kewangan kita. Dan akhirnya, of course, ramai dalam kalangan kita yang ada impian untuk jadi tadilah financial independence ataupun financial freedom, semua tu tadi kan. Okey, boleh? Okey, boleh faham tak setakat sekarang ni? Aku tengok tak ada orang respon pun, risau juga aku. Okey anak-anak, setakat ni boleh tak korang faham aku cerita pasal apa? Okey. Thank you Nadina pun dah masuk dalam live. Kita ada Musalman juga dah masuk dalam live. Saya nampak ada rakan baru kita tadi sedang like juga kita punya live Kita ada Zulhilmi Yasin dah masuk. Kita ada Tunderis pun sedang like juga kita punya live. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak follow kami lagi, tekan follow button dekat atas, InsyaAllah boleh. Musalman dia kata baru masuk. Ila dia kata faham cikgu. Okay, kita tak start lagi kelas kita, tak start lagi perbincangan kita, tapi pengkhususan kita akan berkisar tentang Islamic Finance. Okay, so malam tadi aku ada live ke? Okay, ada. So malam tadi saya gunakan satu contoh bagaimana evolusi di Malaysia mendatangkan hari ini isu yang baru. Okay, isu-isu yang baru. Okay, apa yang kita maksudkan dengan isu baru ni? Kita tengok pada evolusi, boleh Kita tengok pada sejarah, perkembangan sejarah. Tanah Melayu dijajah oleh British. Dan kita dipisahkan, sebenarnya Kepulauan Melayu ni sendiri dipisahkan oleh perjanjian Anglo-Dutch pula kan, perjanjian Inggeris dengan Belanda. Tahun berapa, 18 something, tak ingat lah. Kalau dulunya, keseluruhan Kepulauan Melayu ni satu rumpun. Okay, semuanya satu rumpun. Dan kita adalah adat-adat kita masing-masing. Dan dalam adat ada gaya pengurusan kewangan masing-masing. Makna kata, kalau dulu mungkin orang ada tanah, buat rumah gotong royong, okay? Bekerjasama tadi. Tapi dulu tidak kita katakan tak ada langsung masalah kewangan. Sebab masih lagi ada juga metod ataupun sistem kewangan tersendiri. Contohnya ada pinjaman dengan ceti, ada pinjaman dengan along. Kita tak katakan semua orang ni tak meminjam ataupun semua kewangan dengan baik. Sebab masalah kewangan ni dia bukannya soal bangsa, bukannya soal agama juga. Dia soal fitrah manusia. Fitrah manusia kalau diberikan segunung emas sekalipun belum tentu lagi cukup. So sebab itu kita bukan kena kawal apa yang di luar, tapi kita kena kawal apa yang ada dalam diri kita. Kalau kita ada 1 keping emas, hidup dengan 1 keping emas. Ada 10 keping emas, hidup dengan 10 keping emas. Kalau ada segunung emas, hidup dengan segunung emas. Malangnya, bila kita mengikut kepada hawa nafsu kita,
Allah Ta'ala bagi segunung emas sekalipun, kita akan minta satu gunung lagi. Dan ini bukan cerita dongeng. Ini memang ada cerita-cerita yang ada dalam Quran. Ada juga cerita-cerita dari hadis Nabi. Okay? Yang cerita pasal gunung emas tadi, kalau aku tak salah itu dari Quran. Sekejap, kita check balik. Manusia terima segunung emas. Okay. Tidak puas dengan satu lembah emas. Manusia tidak akan puas walaupun diberikan satu gunung emas. Okay, ni cerita tentang nikmat tadi. Tapi dia sumber dia hadis ke Quran, aku tak ingat lah. Aku kena cari balik. So, kenapa kita kena landaskan sumber kita sama ada kepada hadis ataupun Quran, sunnah ataupun Quran? Sebab ini adalah sumber utama dalam syariah itu sendiri. Kita nak hidup, kena ada panduan, betul? Dan panduan ni dia kena datangkan dengan sumber. Contoh kalau kita ni lah, ataupun dunia secara umumnya, kita ada common law. Dekat negara kita, kita pakai salah satu undang-undang adalah English punya common law, sebab dia orang datang jajah kita. Tapi negara kita, sebelum zaman penjajahan, kita ada juga undang-undang tubuh negeri masing-masing kan. Pahang ada undang-undang tubuh negerinya. Semualah Melaka dan sebagainya. Makna kata, hukum tu datang ada asas dia. So, ada tiga asas untuk datangnya satu-satu hukum. Yang pertama adalah hukum akal, yang kedua hukum adat, dan juga yang ketiga hukum syarak. Dari segi duniawinya, dari segi sunatullah lah ataupun peraturan alam, dua hukum yang asal tadi terpakai. Untuk Muslim, untuk agama kita, hukum yang ketiga syarak ditambah ke dalam kita punya hukum, menjadikan ianya satu panduan syariah. Contoh hukum akal tadi selogiknya lah. Engkau mencuri, okey ke tidak? Selogik akal, kau pergilah negara mana-mana sekalipun, selogik akal, mencuri itu tak boleh. Logik akal. So, salah satu hukum yang boleh pakai logik akal adalah mencuri itu tak boleh. Tapi dari segi adatnya, dari segi urufnya, adat setempat, ada negara yang mungkin faham tentang moral tadi. Kalau kita tengok pada sirah ataupun sejarah, kita ada soalan dari Ishida. Dia tanya soalan, boleh tekan follow button dekat atas dulu Ishida. Kejap lagi saya akan jawab soalan awak sebab kita nak habiskan dulu topik kita. Tapi Ishida boleh tekan follow button dekat atas, nanti saya akan bacakan komen awak dan juga kita akan jawab soalan-soalan awak. So, kita ambil tadi, hukum pertama dari hukum akal. Logik akal benda ni tak boleh. Itu boleh jadi satu hukum. Tapi kalau kita seorang rasa tak boleh, semua orang yang lain rasa boleh, tak jadi juga. Semua orang anggap benda ni okey, kita je yang anggap tak okey, tak boleh. Ataupun kita je yang anggap tak okey, orang lain semua anggap okey, pun tak jadi juga. Sebab kena tengok pada hukum yang kedua, iaitu hukum adat ataupun hukum uruf tadi. Uruf. Contoh macam mencuri. Kalau dekat, mungkinlah untuk bangsa-bangsa yang ada dia punya dia punya moral dia, ataupun dia punya adab-adab dia, adat ketimuran tadi. Selogiknya kita rasa tak okey lah. Tapi dekat zaman Arab dulu, zaman Arab Jahiliyah, kalau satu kaum ataupun satu puak, satu kabilah, dia orang berjaya jajah satu kabilah lain, sebab dia orang suka perang, berjaya jajah, nak ambil, tak ada masalah. Dan ini bukannya cerita zaman Arab Jahiliyah dulu, tanpa ilmu. Sebab tadi dia tak ada akal, hukum akal mencuri tak boleh. Tapi bila akal ni dah corrupted, bila akal ni dah mula terpesong ataupun dah rosak, dah jauh, uruf pun dah jadi salah. Contoh hari ni pun ada juga, tak boleh sebut nama negara tu, negara haram tu. Dia ambil tanah negara orang, selamba je dia rasa okey. Selamba je dia rasa okey. Sebab uruf akal dia dah rosak dan uruf dia dah doktrin ataupun dah brainwash seluruh komuniti dia, menganggap ambil harta orang lain, okey, tak ada masalah. Selagi mana orang ni bukannya golongan kita kan. Ada istilah dia, dia panggil ummiyin. Ataupun dalam Yahudi ada istilah tadi, dalam Yahudi ada satu istilah lah. Kalau dalam agama kita dipanggil ummiyin, dalam Yahudi disebut satu istilah yang mana orang ni, bangsa ataupun agama lain ni lebih rendah daripada agama dia orang. Lebih rendah daripada bangsa dia orang tadi. Aku tak ingatlah istilah dia tadi apa. So sebab itu kena datang satu lagi sumber hukum, iaitu hukum syarak. Sumber yang mana Allah Ta'ala turunkan sebagai panduan. Tuhan turunkan panduan untuk memastikan manusia ni, kalau dah corrupted, kalau dah rosak akal dia, kalau dah rosak tamadun dia, kena ada juga panduan. Dekat sinilah turunnya dua yang perlu kita genggam dan juga faham, iaitu Quran dan juga sunnah. Okey, so setakat dia boleh faham semua?
Ishida tanya soalan. Okey, Ishida, awak masih ada dalam live ni ke tidak? Kalau tak ada dalam live, macam mana saya nak jawab soalan ya tak? Okey. So kita ada Razi Yunus, kita ada Jonathan, kita ada Cik Ros, ada Raizal, ada Coach Nawawi, kemudian ada Musalman, ada Khairun Nisa, ada Akawaka, Nadina, Imran, Hanis, Suhail Kasim, kita ada Ila. Okey, yang ada dalam live boleh bantu untuk double tap dan juga like. Kita sasarkan capai 5,000 like yang pertama. Dan kita nak jawablah satu soalan yang diajukan oleh Ishida dekat sini. Dia tanya buku 6 angka tu tentang apa? Buku 6 angka adalah berkenaan dengan bagaimana kalian boleh capai 100,000 yang pertama dalam hidup. Ini untuk korang sebenarnya. Bukan cerita pasal aku saja. Ini cerita pasal korang. Untuk korang. Untuk korang dapat 100,000 yang pertama dalam hidup. Cara dia bagaimana? Boleh baca apa yang saya lalu dan apa yang saya buat. Okey, itu cerita dia. 6 angka yang pertama, 6 angka yang kedua. So dalam buku 6 angka yang pertama dia agak basic. So basic dia adalah macam mana saya belajar untuk menyimpan, membelanjakan duit dan juga melabur. Hari ni saya nampak lah mungkin salah satu cabaran ataupun salah satu misconception, salah satu salah faham lah Kita belajar untuk simpan duit, kita tak belajar untuk belanjakan duit. Ada orang kalau lagi teruk, dia terus belajar untuk melabur. Dia terlalu fokus, sibuk kepada mencari peluang tanpa melihat ruang untuk mencari ilmu. Sedangkan ilmu ni yang boleh jadikan sebagai panduan untuk kita pergi ke mana. Okay? Ilmu ni yang paling mahal sebenarnya. So jadi masalah bila mana? Dia belajar untuk invest je. Simpan duit tak tahu macam mana, belanja duit pun tak tahu macam mana. So step by step dia, kita kena belajar simpan dulu. Disiplin tu kena ada. Kemudian belajar belanjakan duit. Berapa baki yang tinggal, itu yang kita nak survive. Dah buat selama 3 ke 6 bulan, barulah boleh pergi ke investment. Malangnya orang anggap menyimpan ni remeh, membelanjakan duit, aku dah tahu macam mana, aku terus nak melompat ke invest. Dah terus melompat ke invest, nak pergi ke investment yang high risk pula tu. So ini yang jadi masalah. Akhirnya pengurusan kewangan kita tak ke mana. Kau tengok hujung tahun, sama macam kau start awal tahun dulu. Savings tak bertambah. Malah kan mungkin hutang pula yang bertambah tadi. So sebab itu saya tekankan, mulakan dengan 100,000 yang pertama, 6 angka yang pertama, sebab ini adalah bukti, manifestasi, contoh macam mana engkau punya disiplin betul-betul bawa engkau untuk uruskan kewangan dengan baik, insyaAllah. Okay? So yang lain yang nak dapatkan buku ni, boleh tekan saja beg kuning dekat bawah untuk bacaan kalian semua. Buku yang kedua menjawab soalan yang kedua yang diajukan oleh Aton kita dekat sini. Okay? Wahid Invest tu, sekejap, Tuan, Wahid Invest tu, oh macam tu je dia TV soalan. Tanyalah Wahid Invest tu, apa ke, bagus ke, tak bagus ke. So Wahid Invest masuk dalam kategori medium risk investment. Okay, penama pelaburan yang sederhana, yang mana untuk kita masuk dalam medium risk bukan tak boleh, boleh. Tapi pastikan low risk kita dah settle dulu. Minimum 25,000, minimum. Lagi cantik kalau kau capai 100,000 lah dalam low risk. Tapi paling tidak 25,000. Sebab kita nak tekankan, bukan saja dalam konteks melabur, 25,000 juga adalah kita punya benchmark, kita punya penanda aras, sama ada kita dah perlu bayar zakat ataupun tidak. So ini ada cerita dalam buku yang kedua, 6 angka menjelang Disember, tentang pelaburan-pelaburan yang selepas daripada low risk investment tadi, insyaAllah. Okay, so menjawablah soalan yang seterusnya yang Owa tanya. Boleh tekan follow button dekat atas yang mana yang belum follow kami lagi. Bukan saja soalan pasal buku, korang juga boleh bersama dalam perbincangan kita hari ini, berkisarkan tentang, aku cerita pasal apa tadi cerita tentang hukum, hukum, syarak dan juga pengurusan kewangan itu sendiri, evolusi dalam pelaburan tadi. Okay, so apa beza di antara dua buah buku ni, 6 angka menjelang 25 dan juga 6 angka menjelang Disember? Ini buku yang basic. Ini buku yang basic, simpan, belanja, labur. Tapi bila kita cakap tentang basic, kau jangan anggap kau tak payah baca. Tidak. Malangnya, sekali lagi lah, bila kita rasa, okay lah basic lah, aku tak nak baca, aku nak terus baca yang advance. Bila kalau betul kau dah faham basic, kalau betul kau dah kukuh kau punya kefahaman asas dalam pengurusan kewangan tadi, kau dah ada 100,000 sekarang. Itu bukti yang kau faham dan kau buat. Tahu je tak jadi. The real value is not in knowing. The real value is in doing. Tahu je tak jadi. Tahu solat subuh kena, tahu semayang sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, dia punya manfaat, dia punya benefit tadi lebih besar dari segala bumi dan juga segala isinya. Kita tahu, tapi kita tak buat juga. So tahu je tak jadi, dia kena buat. So kalau korang betul-betul dah buat, korang dah ada 100,000. Kalau tak ada 100,000, baca. Habis cerita. 40 ini, daripada kau bayar top up jemanjang, insyaAllah boleh bantu kau untuk capai 100,000 yang pertama. Sambung ke buku yang kedua, ini yang dah
Bukan advance lah, intermediate punya level ataupun medium punya level. Kalau 100,000 yang pertama tadi dia sebenarnya linear je. Dia punya jalan tu macam straight line je. Masuk ke medium risk, bila kita dah melabur dekat medium risk, dah ada naik turun, dan saya juga kongsikan lah dalam kehidupan, dah capai 1,000 ni, berhenti kerja, start balik kerja, berhenti balik, tukar bidang, pergi kayu basikal, pusing Malaysia, putus cinta, semua benda tu adalah. Itu adalah roller coaster yang ada dalam kehidupan kita. So ini semua dikongsikan dalam buku yang kedua. Dan macam mana nak capai 100,000 yang seterusnya. Kalau yang pertama tadi dalam tempoh 20 tahun, yang kedua alhamdulillah dalam tempoh 5 tahun saja. So dua-dua buku ni 140, 280. Tapi kalau kau dapatkan combo dekat dalam TikTok kita bagi murmur untuk kalian semua. Dua buku 66 saja insya-Allah. Okey, faham tak setakat ni sekarang? Boleh tak? Awak dengar ni, siapa nama tadi tanya, korang dah tak follow. Tanya lepas tu diam je, jadi masalah betul Okey. So, faham ke tidak? Aku cerita ni. Siapa nama tadi? Ishida faham ke tidak? Owa faham ke tidak? Komen. Kalau tak faham, kalau tak komen, aku anggap kau tak faham je lah. Payah juga dekat situ By the way, kita sambung lagi cerita kita boleh? Cerita tentang evolusi kewangan yang ada di Malaysia tadi. So, bila kita cerita tentang hukum syarak, hukum akal, hukum adat, undang-undang dan juga hukum syarak, itu mendatangkan kepada kita peraturan untuk kehidupan di atas muka bumi tadi. So, balik semula ke cerita zaman era penjajahan. Di mana diorang dulu bila tak ada hukum, tak mengikut panduan, datang negara orang, jajah, ambil segala sumber dan tinggalkan sistem yang haram. Okey. Mereka datang ke Kepulauan Melayu, pergi ke India apa semua untuk jajah negara ni tadi sebab nak ambil segala sumber yang ada. Hukum akal dah lari dah. Dekat situ dia merasakan okey untuk jajah negara orang. Ambil emas, ambil rempah, ambil segala benda, ambil perempuan diorang semua, ambil buat jadi milik kita, dan diorang tinggalkan pula sistem yang tidak patuh syariah ataupun sistem yang haram, iaitu sistem perbankan. Jadi, ialah negara-negara tadi akhirnya berjayalah untuk mendapat kebebasan dan juga kemerdekaan masing-masing. So Filipina merdeka, kita pun Malaysia, Tanah Melayu ketika itu, Indonesia pun berjaya, India pun berjaya merdeka. Tapi bila masing-masing merdeka, perbezaan dia apa? Agama ada yang dah berubah. Ada negara-negara ni yang agamanya berubah. Sebab tadi diorang jajah untuk apa? 3G. Ingat tak apa dia 3G? Kita belajar dekat sejarah dulu form 4 lah, sekarang tak ingat dah. Okey, cuba komen. Aku tak nampak respon lah dari korang. Aku risau lah. Risau aku bercerita ni orang semua tak faham. So cuba komen kalau kau ingat balik apa tujuan ataupun objektif penjajah dulu datang jajah negara. 3G. Siapa ingat? G. Okay, sebut. Tolong komen seorang. Kalau tak nak komen, payah lah. Sebab aku tak tahu respon kau macam mana kan. Aku tak tahu adakah korang semua faham ke tidak dalam perbincangan kita. So cuba komen. Seorang, dua, cepat. 3G, kenapa penjajah datang jajah negara kita dan juga negara-negara lain. Ketika ini ada Portugis, Spanyol, Britain itu sendiri. Mereka ada macam ujung-ujung sikit tadi kan. Okay, mantap Suhail Kasim. Okay, adalah seorang juga dekat sini Gold, Gospel and juga Glory. Dia datang untuk ambil sumber, itu gold. Rempah ke, emas kita ke, biji besi semua berkaitan dengan gold tadi. Glory sebab dia orang nak pride. Dia tengok, Sepanyol dah dapat negara ni. Sepanyol dah dapat kawasan ni. Aku nak kawasan ni pula. Britain dapat India, kita pergi dapat sini pula. So dia orang nak glory, dia orang nak pride, dia orang nak keagungan untuk diri sendiri. Tapi antara sebab utama juga adalah sebab gospel tadi. Dia nak menjebarkan dakwah untuk agama masing-masing lah, terutamanya agama Kristian tadi. So sebab itu bila mereka tinggalkan negara, bila kita tengok negara-negara yang dulunya agama berbeza, akhirnya sekarang dah bertukar. Contohnya India. Sebelum datang British dekat India, of course lah India tu dekat situ lahirnya Hindu dan juga Buddha sendiri, tapi agama Islam dah meliputi hampir separuh daripada tanah India. Okay? Tapi bila British datang, diorang pecahkan. Sebab dia tak boleh nak ubah agama untuk bahagian-bahagian Pakistan, bahagian-bahagian Bangladesh. Tak boleh nak ubah. So, diorang buat sempadan. Okay, ini India, korang negara lain. So, sebab itu ada perbezaan dekat situ. Kita pula, Kepulauan Melayu, sama juga. Dia nak datang juga jajah dan mendatangkanlah dakwah tersebut, tapi tak berjaya. Sebab untuk kita yang berada di Southeast Asia ni, kita menerima, embrace religion, menerima agama dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Kalau datang bawa dengan kekasaran, dengan keganasan, kita tak terima. Kita sanggup syahid, kita berjihad kan,
sanggup syahid daripada masuk ke agama lain. So tak lepas, tak berjaya untuk Kepulauan Melayu lah terutamanya, dan juga ni lah apa nama, Sumatera, Aceh. Okey. Cuma ada juga satu yang terlepas. Yang mana dekat atas sikit kita ada negara jiran kita yang kalau dulunya memang agama Muslim lah. Di mana tanah apa nama bandar dia yang paling besar pun namanya Fi Amanillah, kan? Fi Amanillah. Tapi sekarang Fi Amanillah maksudnya dalam keselamatan Allah. Tapi hari ini akhirnya tinggal nama Manila saja, dan agama pun dah berubah dekat situ. Dan kenapa kita cerita tentang agama? Sebab bila diorang jajah negara orang meninggalkan gold dan juga gospel, bila mereka tinggalkan tanah jajahan negara masing-masing, ada juga apa yang mereka tinggalkan kat kita. Selain daripada agama, diorang tinggalkan juga sistem. So sebab itulah kalau tengok negara-negara tadi, India, kita, Indonesia, Malaysia, apa nama, bawah-bawah lah, Patani ke mana kan, dan juga bla-bla Filipina tadi, dan juga Tanah Arab. Tanah Arab diorang tak ada kena jajah, tapi diorang ada dealing. Diorang ada macam diorang punya perjanjian lah, urus niaga, yang mana bla-bla British ni memang kuat menipu pun dulu. Diorang tinggalkan juga sistem perbankan. Jadi bila kita dah mencapai kemerdekaan sekitar 1960-an, 48 India dah merdeka, lepas tu Indonesia pun dah merdeka, kita 57 merdeka. So bila merdeka, rupanya kita tak merdeka sehabis-habisnya, tak bebas sepenuhnya, sebab ditinggalkan kepada kita sistem penjajahan. Dan antara sistem penjajahan yang paling besar adalah sistem kewangan itu sendiri. So dia orang tinggalkan sistem perbankan, dia orang tinggalkan sistem insurans. So bila 1960-an, negara-negara Muslim ni semua dah hampir semuanya merdeka, akhirnya persidangan Majlis Fatwa Dunia duduk bersidang membincangkan apa jadi dengan kita ni. Apa status sistem perbankan yang dah ditinggalkan negara masing-masing. So bincang sampailah tahun 1970-an, 1974, 76 macam tu. Datanglah kata putus kesepakatan antara semua Majlis Fatwa Dunia tadi, mengatakan bahawa sistem yang ditinggalkan ni memang sistem yang haram, yang tidak patut syariah. Tapi dia orang kena datangkan dengan hukum. Kena ada sumber tadi. So sebab itulah kita cerita tentang sumber, betul. Ada hukum lah, taklifinya, hukum wada'inya, itu semua cerita yang kita dah bincangkan semalam. Tapi dia orang putuskan memang tidak patut syariah, maka kena ada solusi. Kena ada option, kena ada alternatif untuk Muslim yang berada di negeri masing-masing, negara masing-masing. So dekat situlah wujudnya Islamic Finance. Okay, sejarah industri setakat sekarang boleh faham? Aku tanya korang pun korang akan jawab juga Setakat ni sejarah industri hopefully semua boleh faham. Sebab sekarang saya nak gunakan satu contoh pelaburan yang mana dengan evolusi kita berubah. Dengan evolusi tadi kita berubah. Kalau dulunya melabur dekat dalam Malaysia memang tak ada lah patut syariah, tak patut syariah, tak ada. Tak ada pun isu tu timbul. Tak wujud pun pertanyaan ataupun persoalan tersebut. Kemudian barulah datang isu bila mana sekitar 1980-an terkenal dengan 2-3 masalah. Isu yang ada ketika itu. Isu yang pertama, bila mana insurans dah mula masuk bangsa yang dulunya tidak berada di bandar. Terutamanya lah orang Melayu tadi, orang Muslim tadi, dulu tidak berada di bandar. Sebab zaman-zaman era penjajahan yang berada di bandar ni sama ada elit ataupun bangsa-bangsa lain. Sebab dia orang ni okey je untuk pakai sistem yang sedia ada, dia okey, tak ada masalah. Tapi bila orang Melayu yang berada dari kampung, yang ada pendidikan mungkin dalam konteks agama tadi, dah mula keluar untuk belajar di luar, terutamanya yang berkaitan dengan agama, dan dah balik ke Malaysia, sekitar 1980-an dah mula timbul isu juga pasal takaful, insurans, dan juga pasal sistem perbankan dan juga kewangan. So dah mula ada timbul persoalan dan dah ada demand. Kami Melayu, Muslim ataupun bangsa-bangsa lain nak melabur, tapi kita nak option yang patut syariah. So sebab itulah ketika itu insurans bila orang masuk dah lah kena tipu. Lepas tu tak patut syariah pula, dah jadi isu. Wujudlah yang dikenali sebagai Akta Takaful 1984. Dan syarikat yang pertama diletakkan di bawah amanah ataupun tanggungjawab Bank Islam, iaitu Bank Islam pun wujud time tu juga 1980 kalau tak salah, 1981. Kemudian 1984 syarikat Takaful Malaysia Sdn Bhd pun dah ditubuhkan juga. Itu kewangan ada Bank Islam dan insurans ada Takaful, syarikat Takaful Malaysia. Melabur macam mana? So dengan pelaburan, terutamanya masuk ke pelaburan saham, orang Melayu tak faham lagi, Muslim tak faham lagi. So apa yang mereka buat? Mereka masuk dengan skim Pak Mantelo. So masuk dengan skim Pak Mantelo, berpuluh juta masuk orang masa tu habis. Burn. So kerajaan kena cari solusi. Apa option dia? Diwujudkanlah ASB.
2 Januari 1990, ASB akhirnya diwujud dengan modal asal ataupun paid up capital ketika itu, kalau saya tak salah 10 juta. Dan sasaran pertama nak ada sekitar 100,000 pelabur. Tak sampai sejuta pun time tu. 100,000 pelabur. So ingat kan? Problem, solution. Problem, solution. Problem, orang Melayu tak ada tempat untuk melabur. Solution dia, ASB. So masuklah dalam ASB. So dividen pun tinggi. Dividen 12%, 11%, 10%. Kenapa dividen sangat tinggi? Satu, of course lah, zaman tu memang interest pun tinggi juga kan. Yang keduanya, sebab nak kena lawan dengan skim Pak Mantelo. Kalau tak bagi yang tinggi time tu, dengan ilmu kita tak berapa nak ada sangat. Dan insentif ataupun dia punya motivasi nak melabur pun tak berapa nak ada, orang tak masuk lah. So masuk lah. Cuma dividen tinggi tu datang dengan sumber yang sebenarnya tidak patuh syariah. Labur dekat, masa tu ada labur dekat rokok. Agak aku tak ingat. Kalau aku tak salah dulu aku pernah baca memang ada melabur dekat ni lah. Apa nama? Carlsberg dengan Heineken. Tapi aku kena check balik lah sebab aku tak jumpa dah sumber tu. Tapi memang aku pernah baca. Tapi yang BAT, British American Tobacco, memang dulu ASB ada melabur. So bila melabur, okey, orang Melayu pun dah nampak ini adalah tempat melabur dengan betul. Isu tadi dah settle. Bukanlah settle habis. Dah terjawab satu soalan ataupun satu option. Muncul isu yang kedua pula. Kalau melabur dalam rokok, melabur dalam arak, halal ke? Halal ke melabur dalam ASB ni? So itulah persoalan sepanjang 1990-an. Halal ke melabur dalam ASB? So sebab itulah kalau kita tengok zaman mak ayah kita, ramai yang tak percaya dengan ASB. Sebab apa? Sebab isu tu memang legit ketika itu. Memang diorang melabur dekat tempat-tempat yang tidak patuh syariah. So macam mana solusi ketika itu? Korang kena bantu aku untuk like. Okay? Dah lah korang tak komen, like pun tidak. Mana boleh jadi macam ni? So 14-15 orang kawan-kawan, boleh tak seorang bantu like 100 kali? Kita nak pergi sampai ke 10,000 like yang pertama. Saya nampak dekat sini Suhail Kasim sedang like, thank you. Saya nampak Fauzi Aaron pun dah masuk. Ada Yun Yun pun sedang like juga. Terima kasih banyak-banyak. So kepada rakan-rakan yang nak kongsi gift juga, nak membantu menaikkan engagement dalam live ni pun, kalian boleh buat juga. So boleh tekan saja. Sekejap salah tekan dah. Ni ada gift dekat bawah ni pun boleh support juga insyaAllah. Okey, boleh? So bantu kita. Bantu untuk like dan juga double tap. Ada Nadina, ada Kak Manih, ada Imran, ada Ahmad Syafiq, ada Inas, ada Fuad Ali, ada Mush, ada Zulkifli Ahmad, ada Razi Yunus dari tadi, ada Uda Ma'il. Terima kasih banyak-banyak semua. So teruskan like dan juga double tap. Thank you kepada Yuyun atas perkongsian kucing. Miau 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 dekat situ Thank you. Okay, so sambung balik cerita kita tadi. So isu sepanjang 1990-an adalah di mana ASB tu tidak patuh syariah. Dia bukan isu tak patuh syariah. Isu dia haram. Halal ke haram macam tu? Halal ke haram? Haram kita masuk dalam ASB ni. Syariah masa tu sebenarnya dia tak wujud pun perbincangan syariah ke tidak. Okay, perbezaan dia dekat sini Halal haram ni hukum. Makan oing-oing haram. Makan ayam halal. Minum teh tarik halal. Minum benalah tu haram. So dia as simple as that. Straightforward je. Masuk ASB halal ke haram. So dia berkaitan dengan hukum. Hukum ni, hukum taklifi tadi, harus, haram, sunat, makruh. Satu lagi lupa dah benda tadi So itu hukum tadi. So berkaitan dengan hukum, memang mufti-mufti pun ada yang putuskan ketika itu haram. So sepanjang 2000 lah, sepanjang tahun 90-an. 90-an tadi dah settle pasal melabur tu sendiri. Tahun 2000 dah timbul isu tentang halal haram. So, sebab itulah ketika ini banyaklah perdebatan dan juga perbahasan yang berlaku. Sampailah ke 2014 ketika saya tulis buku. Masa saya tulis buku ni tahun 2015, buku ni diterbitkan 2015, ketika itu pun soalan pasal ASB halal haram ni tak habis lagi. Sebab masa saya tulis buku ni, status yang terkini ketika itu, 6 negeri putuskan untuk melabur dalam ASB ni haram. 6 negeri putuskan melabur dalam ASB harus. Dan masing-masing ada dia punya hujah masing-masing. Dua-dua tak salah. Okay. Ini salah satu lagi cabang dalam fiqh juga. Bila kita nak datangkan satu hukum ataupun satu keputusan, dua-dua boleh jadi betul. Dia tak ada masalah pun dekat situ. Akhirnya kita kena ada ijtihad kita juga, yang mana jalan kau nak pilih dalam nak mendapat redha Allah. Okay. Sebab itu, nak mendapat redha Allah, macam mana cara dia? So kau boleh pilih jalan kau. Ini bersabit kepada satu hadis. Hadis ketika Nabi pernah hantar satu kumpulan untuk pergi ke sebuah tempat. Macam risikan lah, aku tak ingat lah. Ini ustaz baru cerita baru ni. Aku kena cari balik hadis tu.
So Nabi beritahu, pergi kat satu tempat, satu daerah yang tadi, jangan solat asar selagi mana kau tak solat asar di tempat tu. Macam itulah lebih kurang kan. Jangan solat asar selagi mana kau tak sampai dekat situ. Ataupun solat asar dekat tempat tu. Sekian-sekian tempat tadi lah. So dia pun pergi. Tengok waktu dah nak sampai ke waktu maghrib. Dah nak masuk waktu maghrib. So dekat situ ada perbahasan antara dua kumpulan dalam tim ni tadi lah. Dalam tentera tadi kan. Satu tentera mengatakan, Nabi pesan kat kita jangan solat asar sampai ke tempat tu. Sekarang nak masuk maghrib. So macam mana? Boleh langgar ke? Langgar tak boleh. Sebab itu memang dah haram tadi kan? Tak boleh tadi kan? So apa yang diorang buat? Diorang berpegang kepada kita solat je sekarang. Solat dekat sini sekarang. Dekat mana-mana tempat yang kita ada. Sebab pegangan diorang adalah kita kena cepat. Kita kena gerak cepat supaya sampai time asar. Tapi sebab kita tak sampai time asar, maka apa yang perlu kita buat adalah kita solat je dekat mana-mana tadi. Ada satu lagi pula dia kata, ini pesanan Nabi. Dan pesanan Nabi datang dari wahyu kan. Ini satu hukum, satu undang-undang. Tak boleh, kita kena lari. Kita kena laju pergi sampai situ. So bila balik, Nabi berdiam. Sebab maksudnya bila diam dari Nabi, tandanya setujulah kan. Tandanya setuju. Dua-dua ada pegangan yang betul. Dua-dua tak salah pun dekat situ. Yang A pun betul, yang B pun betul juga. So bila balik semula ke asas tu tadi kan, cara untuk mendapatkan hukum fiqh tadi, kepada ASB, kita kena tengok apa hujah ataupun sebab yang dikeluarkan oleh dua-dua pihak mufti tadi. Mufti yang pertama ataupun fatwa yang pertama mengatakan hukum ASB haram. Sebab apa? Sebab dia memang melabur dekat tempat yang tak patut syariah. Bukan tempat tak patut syariah, tempat yang haram, iaitu ada rokok tadi. Dia melabur dekat rokok tadi kan. So bila melabur dekat rokok, betul lah haram, tak boleh. Untuk pendapat yang satu lagi pula, sebab dia ambil evolusi, dia ambil sejarah dari satu demi satu. So dia punya maslahah mursalah ataupun public interest, kepentingan ummah. Kalau tak melabur dekat ASB, dia akan melabur dekat tempat lain. Dan kalau kita tak bangunkan kita punya ekonomi dengan ASB, akhirnya ekonomi kita akan ranap, akan jatuh, akan tersungkur. Maka ada kelonggaran untuk mengharuskan pelaburan dalam ASB ketika itu. Sebab apa? Sebab ada kepentingan ni tadi. Dua-dua ni betul, tak ada masalah sebenarnya. Okay, dua-dua ni boleh kita pegang. Itu namanya ijtihad tadi kan. Dalam agama kita, khilaf dibenarkan. Sebab apa? Matlamat akhir kita, objektif kita, maqasid syariah kita adalah untuk mendapat redha Allah Ta'ala. Akhirnya, kalau kau pegang benda ni tak boleh, aku tak nak buat sebab aku nak dapat redha Allah. Kalau kau buat sebab nak dapat redha Allah. Bukannya masalah je, ASB haram, aku tak nak masuk. Baik aku masuk forex. Tak boleh macam tu. Contoh macam hari ni lah isunya kan. Sistem perbankan semuanya tak patut syariah. Islamic banking ni haram. Kalau kau berpegang yang Islamic banking dengan conventional banking sama, solution untuk kau adalah jangan ada langsung. Tinggalkan terus sama sekali. Okey, tak ada masalah pun. Nak meninggalkan sepenuhnya perbankan ni okey, tak ada masalah. Yang jadi masalah bila kau menyamakan antara dua tadi. Islamic banking, conventional banking, sama je. Aku ambil je lah loan. Apa bezanya? Yang itu tak boleh. Sebab conventional banking memang dah terang-terang hukumnya haram. Dan Islamic banking adalah solusi ataupun penyelesaian kepada apa yang haram tadi. So ini ijtihad tadi. Sama ada kau tinggalkan semuanya ataupun beralih ke solusi. Itu cara tadi, okey? So balik semula ke cerita pasal ASB tadi, okey? Tapi sebelum tu ada soalan-soalan yang ditanyakan. Ingatkan aku cerita pasal ASB tadi, kan aku lupa pula. Gori nak tanya soalan tak ada kaitan. Before beli rumah Bukit Jalil tu, sewa berapa lama? Ingat nak beli rumah. Saya sewa dekat Bukit Jalil dari 2017 sampai 2020. Disember 2017 kalau aku tak salah aku masuk rumah tu. Dan mula-mula tu aku tak masuk betul-betul pun, aku menumpang bilik member kan. Kemudian Januari 2018 kot aku start betul-betul sewa lah dekat situ. Dan betul-betul pindah lah 2018, 19, 20 sampai PKP yang lepas raya yang ada ni. Apa dia panggil lah? Apa kita panggil tu? Satu gap yang kita boleh pergi mana-mana tu. PKPP. Masa zon hijau tu kan. Kan kita PKP bulan 3, bulan 6, bulan 7 macam tu kan dah boleh berentas negeri kan. So masa tu sampailah ke bulan 10 kot. Bulan 10 kalau aku tak salah kita dah masuk ke fasa lockdown dah bulan 11. So time tu lah aku habis menyewa. So aku sewa dekat situ satu rumah dalam 1,400 termasuk dengan bil api air. Dan 3 tahun menyewa dekat situ dah nampak lah dengan kolamnya, dengan gymnya.
dah rasa ada keselesaan, terutamanya sebab rumah tu memang dekat dengan rumah makcik aku, kemudian dekat dengan train. So aku rasa macam okey lah. So alhamdulillah lah proceed untuk beli tadi. Okay, ingat nak beli rumah juga. Okay, all the best kepada unit Journey of Life. Kalau ada rezeki mungkin kita boleh jumpa dan kita boleh bincangkan betul-betul pasal benda tu. Amin Haris juga dia tanya dekat sini. Saya nak tanya, ASB sekarang masih lagi ada labur dekat company haram ke tuan? Oh, laju sangat soalan kau. Tak habis lagi cerita aku tadi. Okay, so tadi cerita kita sampai 2015. Sampai 2015. Okay, masa buku ni ditulis, memang hukum ketika itu dari 6 negeri mengatakan haram dan dari 6 negeri lagi mengatakan harus. Okay, so itu untuk ASB. Buku aku terbit 2015. 2015 jugalah ketika itu, 2013 Tan Sri Wahid Omar masuk jadi Menteri Ekonomi. Kemudian 2015 bertukar, 2016 Rahman Dahlan. Okay, so 2015 hujung, tengah-tengah ke hujung macam tu, bila ada kabinet reshuffle, Tan Sri Wahid Omar, masa tu Datuk Sri Wahid Omar, sebelum ni dia pengerusi Maybank, kemudian dia jadi Menteri Ekonomi dengan Najib 2013 lepas habis PRU. Kemudian dia pindah balik masuk ke PNB pula, menjadi pengerusi PNB. Dulu dia Maybank. So Maybank of course lah salah satu anak syarikat dalam PNB, dan kemudian dia balik semula ke PNB. Bila dia balik semula ke PNB, antara langkah pertama yang ditekankan adalah nak memastikan dapat hukum harus daripada semua negeri. 2016 itu matlamat dia, nak dapatkan hukum harus dari semua negeri. Sebab bila dia masuk ke kerajaan tadi, sebenarnya kerajaan ketika itu menekankan, walaupun tak adalah bawa mesej pumpang-pumpang laungkan pasal Muslim, Islam tadi kan, tapi dia praktiskan dalam polisi. So sebab itu AHB diperkenalkan. 2011 AHB diperkenalkan nak bagi ruang kepada Bumiputera dan juga Muslim melabur hartanah di Lembah Kelang. Itu tujuan dia. Cerita politik letak tepi lah, tapi kita nak amalkan yang Islamik menerusi polisi tadi. So bila Tan Sri Wahid Omar balik semula ke PNB, kerja pertama yang dibuat adalah jumpa dengan semua mufti dan tanya macam mana nak jadi kami boleh dapat hukum harus. So dekat situ bila dia dapat respon, ada mufti kata kan, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni kena pastikan. So dia buat explanation, oh yang ni mungkin salah faham, yang ni okey, kami dah tak ada dalam British American Tobacco apa semua. 2016 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia memutuskan hukum melabur dalam ASB adalah harus. 2016 juga. Dia buat kerja tu 2015 macam tu. 2016 dah dapat hukum melabur dengan ASB, hukumnya harus. Semua negeri dah sepakat dan juga Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan. Jadi untuk kita yang dulunya ada isu pasal halal haram ke tidak, harus haram ke tidak, dah habis. Sekarang kita punya fokus dah boleh melabur. Tapi ingat, evolusi tak pernah habis. Isu tak pernah habis. Dan isu ni kita tengok dalam dua struktur soalan. Ada soalan yang memang genuine ditanya, dan ada lagi soalan yang ditanya sebab orang tu nak perli. Contoh macam ASB tadi. Kalau dia menganggap ASB haram, dia akan memilih tabung haji untuk melabur. Habis cerita. Sebab dia ada option. Yang jadi masalah, yang bertanya pasal ASB ni haram adalah orang yang ASB haram, aku pergi main forex lah. So dia pandang ASB haram. Satu, dia pergi melabur kat tempat lain. Yang kedua, bila dia kata ASB haram, dia terus tak melabur. Dia terus pergi habiskan duit dia tadi. Sedangkan ada je option halal. So kita bukan tak terima soalan daripada golongan kedua ni. So golongan kedua ni ada disebutkan dalam Quran sebenarnya. Yang bertanya soalan hanya sekadar nak menunjukkan yang dia pandai. Dia bukan tanya soalan sebab nak jadi pandai. Dia tanya soalan sebab nak nampakkan yang dia ni pandai. So kita fokus pada golongan pertama yang tanya soalan sebab genuine. Memang sebab sayangkan agama, sayangkan iman kita insyaAllah. Okay, so 2016 dah settle. Hukum harus untuk ASB. Ingat, ini cerita tentang evolusi. Macam mana dulu dari zaman penjajah datang bawa sistem kewangan dan juga sistem insurans, sistem perbankan semua. Macam tu jugalah satu contoh produk yang saya gunakan iaitu ASB menampakkan evolusinya tadi. Kalau tadi mula-mula diperkenalkan untuk menyelesaikan masalah orang Melayu tak tahu nak melabur dekat mana. Kemudian bila ramai Melayu dah melabur, timbul pula isu halal haram ke tidak. Bila dah settle isu halal haram, isu yang seterusnya apa dia? Isu yang seterusnya, dia hukum harus. Tapi kenapa pejabat zakat tak terima sepenuhnya dividen dari ASB? Ini dah lebih teknikal. Tadi tu isu macam isu yang nampak di surface saja, di permukaan saja. Halal ke haram? Surface saja. Sekarang dah masuk isu tu lebih teknikal. Dan nak pergi ke pokoknya pula. Bila pergi ke dividen,
ada lagi negeri yang tak terima sepenuhnya dividen dari ASB. Of course lah, diorang ada diorang punya kiraan, diorang ada dia punya syariah compliance punya benchmark masing-masing tadi. So dari 2016, again, PNB teruskan lagi diorang punya kerja nak mendapatkan status yang baik tadi sampailah ke 2021. 2021, negeri yang terakhir iaitu Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Selangor kan, menjadi negeri yang terakhir yang menerima dividen dari ASB sepenuhnya 100% untuk dibayar zakat. Dia punya benchmark ataupun dia punya pelambangan dia, kalau dividen tak boleh bayar sepenuhnya zakat, ada bahagian yang perlu buat pembersihan lagi ataupun cleansing kita panggil. Zakat ni purify, tazkiyah untuk mensucikan. Purify ataupun mensucikan, itu bila kita bayar zakat. Tapi kalau bukan harta tu ataupun sumber tu datang dari yang halal, sumber tu datang dari sumber yang haram ataupun tidak patut syariah, maka kita kena pastikan dia perlu dibuat pembersihan ataupun cleansing tadi. So 2021, Selangor jadi negeri yang terakhir terima sepenuhnya dividen untuk ASB. Habis, settle. Tak settle, babe. Sebab isu akan sentiasa timbul. Dan kalau kita tengok, isu yang makin lama makin advance ni adalah satu lambang yang evolusi berlaku, penambahbaikan berlaku. Maslahah musalah kita tadi jadi lebih baik. Kalau dulu isunya melabur dekat dalam skim bab Mantelo, kemudian melabur dekat ASB, cantik. Kemudian pergi pula halal haram hukumnya, kemudian pergi pula kat zakat. Sekarang isu dalam ASB apa dia? Isu tak akan pernah habis. Kalau ASB ni patuh syariah, kenapa Securities Commission tak bagi dia punya sijil patuh syariah? Sebab SC pula, diorang punya benchmark lagi ketat sebenarnya daripada pihak zakat. SC dia ada 5%, 20% punya benchmark. Sebab SC diorang punya, SC ni Securities Commission by the way. SC diorang punya benchmark, dia kena tengok apa yang international punya juga, nak jadi dia punya standard tadi. Untuk zakat ikut pada negeri masing-masing je, tak ada masalah pun. Okay? Muzakarah Jawatankuasa Patut Kebangsaan pun ikut kebangsaan je. Tapi untuk SC dia nak letakkan satu benchmark yang sangat tinggi. So dia ada benchmark 5%, 20%. So dengan ASB, isunya sekarang cuma tinggal satu, iaitu dia ada pemilikan dalam Maybank. Yang mana Maybank tidak sepenuhnya patuh syariah. Sebab apa? Sebab Maybank menjadi salah satu conventional banking tadi, antara yang terbesar juga di Southeast Asia. So apa hukum untuk ASB melabur dalam Maybank? Kita melabur dalam ASB, settle, tak ada masalah. Tapi ASB melabur dalam Maybank macam mana? So untuk kita yang orang awam, retail investor, kita tak boleh melabur dengan Maybank. Kita tak boleh melabur dalam Maybank. Sebab apa? Sebab dia tak ada status patuh syariah. Tapi untuk ASB, Maybank ni dia punya. So dia ada kepentingan, dia ada interest tadi, public interest, untuk ada strategic investment dalam sektor kewangan di Southeast Asia. So dia tak boleh let go, dia tak boleh jual. Kalau dia jual semua Maybank tadi, kita yang melabur dalam ASB akan hilanglah kita punya strategic investment, strategic holding kita dalam industri kewangan. Itu yang pertama. Yang kedua, tak boleh ke ASB beli bank-bank yang patuh syariah aja dekat Malaysia? Jawapannya tak boleh. Kita cuma ada dua je bank. Bank yang patuh syariah dalam bursa ada dua je. Bank Islam, MBSB. Bank Islam, MBSB. Kalau PNB nak beli Bank Islam dengan MBSB, dia akan sapu habis. Dia akan beli semua, wipe out habis. Kita tak boleh nak beli pun. Dan dia pula ada kompetitor punya bank. So dekat sini strategic investment menjadi hujah untuk ASB melabur dengan Maybank. Sebab itu dia punya. Tapi tak boleh jadikan sebagai hujah untuk kita. Sebab kita retail investor, kita ada option. Kalau kau nak masuk dalam pelaburan dalam sistem kewangan ataupun dalam sistem perbankan, kita ada option Bank Islam, MBSB, ataupun kalau kau nak dalam kewangan, ada dua lagi option. Kita boleh beli saham dengan bursa ataupun saham dengan Sitos. Satu lagi, kita ingatlah. Ada empat je kalau aku tak salah kot, financial companies yang kita boleh beli dengan bursa tadi. So ini evolusi yang datang dari zaman Anglo-Dutch tadi sampailah ke sekarang. Kalau kau tak puas hati juga, tabung haji ada. Yang jadi masalah, orang yang tak puas hati bukan nak jawapan. Yang jadi masalah kita hari ni dekat masyarakat, dan bukan masyarakat kita lah, mana-mana dekat dunia ni pun, yang jadi masalah, yang bangkitkan isu persoalan, diorang tak nak jawapan pun. Diorang cuma nak menimbulkan kekecohan. Okay? Kalau dulu tadi ASB lepas satu ada improvement, apa solution yang korang bagi dekat masyarakat? Sebab kalau tak bagi solution langsung, tak bagi penyelesaian langsung, akhirnya boleh jadi macam mana negara jiran kita tadi. Negara jiran yang atas KL,
atas timur sikit tadi kan. Akhirnya satu negara dah tak Muslim. So sebab itu dalam kita nak mencari hukum, jangan tengok dari dari kacamata seekor semut saja, tapi tengok juga dari kacamata ni helang. Kena tengok bird eye view bird eye view. Tengok keseluruhan tu tadi. Itu cara juga Nabi ajar kepada kita, dan juga itu caralah yang perlu kita buat. Okey. Dari mana datangnya pula sumber ataupun bukti yang mengatakan kita kena tengok jangka masa yang panjang? Tengok baliklah pada perjanjian Hudaibiyah. Bila Nabi bawa semua orang muslimin tadi kan, muhajirin dan juga ansar dari Madinah nak pergi buat umrah, pergi ke Mekah, ditahan, jumpa dengan Suhail bin Amru kan. Kena kena buat nego pula. Boleh pula kena buang nama kan. Tak boleh buat kontrak dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Kena bismillah aja. Tak boleh tulis ana Rasulullah, tak boleh. Kena tulis Muhammad bin Abdullah saja. Sebab apa? Sebab Suhail bin Amru tak iktiraf Nabi dan juga agama Islam tadi. Sahabat-sahabat ada yang marah ketika itu. Kita berada di landasan betul. Kita ni agama yang benar, agama yang tauhid tadi kan. Takkan kita nak terima apa yang orang musyrikin ni katakan sekian-sekian pada kita. Tapi Nabi pandang jauh. Kalau kita boleh setuju dengan perjanjian Hudaibiyah ni, 10 tahun tak ada perang, kita boleh buat umrah dan kita boleh berdakwah dekat negeri-negeri lain. Dekat situlah ruang untuk orang Madinah pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi ke Byzantine, pergi ke Persia, pergi ke negara-negara lain untuk sampaikan dakwah. Sebab perjanjian yang dirasakan tidak adil pada awal yang tadi. So ini adalah iktibar untuk kita semua sebagai Muslim. Kalau kita nak masuk dalam satu-satu benda, tengok hukum tu datang dari bird eye view tadi, insyaAllah. Okey, boleh? So sebagai penutup, okay, something else tanya soalan dekat sini. Soalan ni sebenarnya dah dijawab untuk something else. Soalan ni dah jawab dalam buku 6 angka menjelang 25. 6 angka menjelang Disember. Nanti awak boleh tekan back kuning dekat bawah untuk dapatkan buku ni. Rumah, beli atau sewa? Beli atau sewa? Kelebihan beli apa dia? Kekurangan beli apa dia? Kelebihan sewa apa dia? Kekurangan sewa apa dia? Ini masuk dalam bab yang ke-28 kalau saya tak salah. Yes ni. Okay. Muka surat 207. Rumah dan masa depan. Ni. Beli dan juga sewa. Kita cerita apa kelebihan, kita cerita apa kekurangan beli dan juga sewa. Saya sendiri, sebab soalan dia tak ada koma. Kalau ada koma, dia tulis bang, beli rumah atau sewa. Tapi dia punya soalan tak ada koma. So boleh juga aku baca, abang beli rumah atau sewa? So aku punya jawapan, dulu aku sewa, lama aku sewa. Kalau pindah ke KL dari 2013, sejak intern, dah masuk kerja, sampailah ke 2020. Dekat-dekat 8 tahun jugalah menyewa dekat KL. Bukan KL lah, Lembah Kelang. Kepong 2 tahun, kemudian pindah Shah Alam 2 tahun, 2 tahun setengah, kemudian Shah Alam 2 tahun setengah, dan pindah ke pindah ke Bukit Jalil dekat 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Yelah, lebih kurang dalam 8 tahun tadi kan. So lepas dah settle, aku nampak Bukit Jalil tempat yang boleh beli rumah untuk, bukanlah settle down, tapi adalah ruang untuk kita duduk kat KL tadi. So saya pun proceed untuk beli rumah dekat KL, insyaAllah. Okay, so yang lain-lain nanti something else boleh baca dalam buku 6 angka menjelang Disember, insyaAllah. Itu menjadi perbincangan kita untuk sesi pada hari ini. Hopefully korang walaupun diam je, aku risau juga kan, tapi harapnya dapatlah betul-betul faham apa yang kita bincangkan. Dan again, boleh menjadi idea, buah fikiran kepada kalian semua untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupan diri masing-masing, insyaAllah. Boleh? So sebagai penutup, kita akhiri perbincangan kita dengan surah Wal-Asr dan juga tasbih kafarah. Kita doakan semoga Allah Ta'ala sentiasa merahmati, meredai dan menunjukkan jalan yang lurus, membimbing kita untuk sentiasa kita beramal soleh. InsyaAllah Kang, kalau tak ada arah bintang Kang, aku sambung lagi live. Ni aku nak pergi makan jap dalam por. Okay, so kita tutup dengan surah Al-Asr juga tasbih kafarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. So insyaAllah sehingga kita berjumpa lagi. Salam kewangan berhemah, salam wawasan 2030, salam kemerdekaan kewangan untuk anda semua bangsa. Nama ke Azri Muhammad Financial Gori Mukandiri. Assalamualaikum, bye bye.